Anak bujang Pak Awang dan Mak Dayang. Pak Awang dan Mak Dayang hidup miskin. Pak Awang seorang penangkap ikan, sedangkan Mak Dayang menjadi seorang pembantu rumah. Mereka tidak ada anak. Pada suatu hari, Pak Awang pergi mengangkat bubunya yang dia tahan di sebatang anak sungai. Ketiga-tiga bubunya dia pasang di 3 buah tempat yang berasingan. Oleh karena dia kurang sihat, dia keluar rumah lewat pagi itu. Sampai di tempat bubunya yang pertama, dia mengangkat bubunya itu. Dia berasa gembira karena bubunya itu terdapat banyak ikan. Dia cepat-cepat memindahkan ikan-ikan itu ke dalam sebuah raga. Sesudah itu, dia menahan bubunya di tempat yang sama. Pak Awang lalu berjalan lagi ke tempat bubu keduanya dia tahan. Dia juga berasa gembira karena terdapat banyak ikan di dalam bubunya yang kedua. Setelah dia pindahkan ikan-ikannya, dia memasang bubunya semula. Oleh karena ikon-ikon yang dia dapat ada hari itu agak banyak, Pak Awang berjalan terus ke pasar dengan segera. Pasar itu masih ramai pengunjungnya. Walaupun hari sudah hampir tengah hari, ikan-ikan yang Pak Awang jual laku pada hari itu. Setelah semuanya jualannya habis, Pak Awang lalu pergi membeli sedikit keperluan dapur rumahnya sebelum dia berjalan pulang. Di pertengahan jalan, Pak Awang teringat bahwa ada sebuah bubunya lagi yang belum dia angkat. Dia lalu menuju ke sungai sekali lagi sebelum berjalan pulang ke rumahnya. Pak Awang tersentak apabila mendapati dalam bubu ketiganya itu ada seekor kucing berwarna hitam dan bukan ikan-ikan sungai. Pak Awang berasa belas melihat kucing yang menggigil kesejukan itu. Dia lalu membalut kucing itu dengan ikat kepalanya yang lusuh. Tanpa berlengah-lengah lagi, Pak Awang membawa kucing itu pulang. Mak Dayang juga terkejut apabila diberitahu Pak Awang kucing yang dijumpainya dalam bubu di sungai. Mak Dayang menamakan kucing itu Hitam. Sewaktu Pak Awang lena tidur pada malam itu, dia bermimpi didatangi seekor kucing putih yang besar. Kucing itu meminta Pak Awang membela Hitam yang dia dapat di dalam bubunya itu baik-baik. Menurut kucing putih dan besar itu, Hitam akan membawa tuah kepada keluarga Pak Awang. Pak Awang terjaga daripada tidurnya. Di telinganya masih terngiang-ngiang kata-kata kucing besar dalam mimpinya. Pak Awang lalu menunaikan salat subuh karena fajar sudah menyingsing. Pak Awang mendapati Hitam itu selalu mengikutinya pergi ke sungai. Pagi itu, dia mendapati banyak ikan di dalam ketiga-tiga bubunya itu. Dia menyisihkan sedikit ikan untuk dimakan Hitam. Dia membawa ketiga-tiga bubunya pulang untuk dia bersihkan sebelum dia gunakan. Pada hari itu setelah dia pulang dari pasar petang nanti, pada keesokan hari, Pak Awang bersiap-siap hendak membawa bubunya ke sungai. Dia tersentak mendapati semua bubunya tidak ada di bawah rumahnya seperti biasa. Dia mencari-cari bubunya itu di setiap sudut rumahnya, tetapi tidak dia temui. Pak Awang lalu bertanya, Mak Dayang yang hendak meninggalkan rumah untuk pergi ke rumah tempat dia bekerja. Sewaktu mereka berbincang-bincang itu, Pak Awang tergerak hendak pergi ke sungai. Dia mengajak Mak Dayang mengikutnya bersama-sama. Sewaktu tiba di sungai, Pak Awang mendapati bubunya sudah di dalam air di tempat biasa. Pak Awang dan Mak Dayang tertanya-tanya, siapakah orang yang menahan bubunya itu? Kuba abang angkat bubu itu, pinta Mak Dayang. Pak Awang lalu mengangkat bubu itu dan dia membelek-beleknya. Dia pasti itu bubu kepunyaannya. Awak tengok nih, banyak ikannya, jerit Pak Awang kepada Mak Dayang. Pak Awang dan Mak Dayang gembira pada hari itu. Ketiga-tiga bubu mereka itu penuh berisi ikan. Hari itu Pak Awang mendapat banyak duit hasil jualan ikannya. Mak Dayang pula tidak pergi bekerja. Dia membawa pulang bubu-bubunya itu untuk dia bersihkan. Sesudah bubu-bubu itu dia bersihkan, Mak Dayang meletakkannya di bawah rumah. Mak Dayang memasak dan berkemas rumahnya sambil ditemani Hitam, kucingnya. Apabila Pak Awang pulang, mereka duduk makan bersama-sama. Setelah itu, Pak Awang keluar lagi karena hendak memasang bubunya. Dia dan Mak Dayang berasa hairan sekali lagi apabila mendapati bubu-bubu Nia tiada. Apabila mereka pergi ke sungai, Pak Awang dan Mak Dayang mendapati bubu-bubu Nia sudah ditahan di dalam air sungai. Perkara itu berlaku setiap hari dan ikan yang mereka dapati dari bubu itu begitu banyak. Pada malam itu, Mak Dayang pula yang bermimpi. Kali ini, dia melihat Hitam telah benar tukar menjadi seorang anak muda yang tampan. Mak Dayang terjaga. Kemudian, dia teringat akan cerita Pak Awang akan memimpinya didatangi kucing putih yang besar. Esok paginya,
Mak Dayang menceritakan tentang mimpinya. Dia dan Pak Awang bercadang hendak mengintai jerok ceri hitam pada hari itu. Hari itu Pak Awang dan Mak Dayang berpura-pura keluar pergi bekerja. Mereka berpatah balik lalu bersembunyi di belakang pintu rumah mereka. Mereka mendapati hitam berjalan mundur-mundur untuk beberapa ketika. Mereka terpegun apabila mendapat di suatu sudut rumah mereka. Hitam keluar dari sarungnya dan menjelma menjadi seorang pemuda yang tampan. Pemuda itu lalu keluar rumah dan membawa bubu-bubu mereka pergi. Pak Awang dan Mak Dayang mengekori pemuda itu pergi ke sungai lalu memasang bubu-bubu itu di tempat-tempat yang biasa. Pak Awang dan Mak Dayang sadar bahwa selam ini hitam yang membawa bubu-bubu mereka ke sungai. Sewaktu berjalan pulang, mereka berdua berbincang-bincang tentang pemuda itu. "Baik kita sembunyikan sarung yang tinggalkan hitam itu, Bang," bisik Mak Dayang. "Molek juga cakap awak tuh," jawab Pak Awang. Pak Awang dan Mak Dayang bergegas ulang ke rumah sebelum hitam muncul. Mereka mengambil sarung kucing hitam itu lalu berpatah balik ke sungai. Setibanya di sana, mereka melihat hitam sedang memasang bubu di air sungai. Hitam tidak sadar akan kedatangan Mak Dayang dan Pak Hitam itu. Demi terpandang wajah Mak Dayang dan Pak Awang itu, pemuda itu tersentak dan serba salah. "Jangan nak sembunyikan apa-apa lagi. Hitam, kami dah saksikan semuanya," kata Pak Awang. "Mulai hari ini, janganlah jadi kucing lagi. Kamu mahu engkau hidup sebagai anak kami," ujar Mak Dayang. Hitam lalu menerpa tangan Pak Awang dan Mak Dayang. "Mak, ayah," kata Hitam sambil mendakap kedua-dua suami istri itu. Mak Dayang dan Pak Awang berasa gembira mendengarkan. Hitam memanggil mereka emak dan ayah. Mereka tidak menyangka akan mendapat seorang anak dengan sekelip mata. Apabila di rumah, Hitam menerangkan siapakah dia sebenarnya. "Saya seekor ikan yang disumpah raja ikan, yang zalim menjadi seekor kucing. Kalau saya teramsuk ke dalam bubu, mujur ayah datang dan menyelamatkan saya. Jika tidak, saya sudah pasti mati lemas." Hitam berasa terharu. Mak Dayang dan Pak Awang hanya berdiam sahaja mendengarkan kata-kata Hitam itu. "Jika ada manusia yang baik membela saya akan berubah menjadi manusia," sambung Hitam lagi. Pak Awang dan Mak Dayang menasihati Hitam melupakan peristiwa yang lama. Esoknya, Hitam dan Pak Awang pergi mengangkat bubu-bubu mereka. Pak Awang hairan mendapati ikan-ikan yang mereka dapati semuanya berwarna putih macam kapas. Dalam perut ikon-ikon itu bersinar-sinar dengan warna kekuning-kuningan. Ikan-ikan apakah ini?" tanya Pak Awang. "Ayah, jangan dijual ikan-ikan yang kita dapat hari ini," ujar Hitam sambil tersenyum. "Mari kita bawa pulang dan belah perutnya." Pak Awang menurut sahaja kote-kota anaknya itu. Mak Dayang Pak Awang suruh membelah ikan-ikan itu. Mak Dayang tidak membantah dan mula membuat kerjanya. "Abang, mari ki, mari," jerkah Mak Dayang. Pak Awang dan Hitam bergegas ke dapur dan mendapatkan Mak Dayang. Mak Dayang menunjukkan ketulan-ketulan emas. Pak Awang dan keluarganya itu bersyukur atas penemuan ketelen-ketelen emas itu. Mereka menjualnya di pekan dan mendapat uang yang banyak. Walaupun ditanya dari manakah mereka mendapatkan emas-emas itu, Pak Awang dan Hitam tidak mengatakan apa-apa. Kehidupan Pak Awang, Mak Dayang, dan Hitam bertambah mewah sejak hari itu. Cerita Adil pergi berburu. Sudah 6 bulan Sairah berbadan 2. Dia dan suaminya, Adil, tinggal di kampung Paya Subur. Mereka masih muda belia. Adil, seorang lelaki yang tampan, berasa bertuah, dapat berisi terikan Sairah. Hidup mereka sederhana, tetapi mereka bahagia. Selain bercucuk tanam di sebuah kebun di belakang rumah, Adil juga pergi berburu sewaktu menunggu tanaman-tanamannya berbuah. Pada suatu hari, Sairah telah menyatakan kepada suaminya bahwa dia mengidam. Dia teringin sekali memakan daging rusa, pelanduk, dan kijang putih. Setelah menyatakan hajat dalam hatinya, dia menjadi sedih. Sairah sadar bahwa permintaannya itu agak pelik dan pastinya menyusahkan suaminya nanti. Di manakah hendak abang mencari binatang-binatang itu? "Maafkan Sairah, abang," ujar Sairah. "Betul, setahu abang lah, semua pelanduk dan rusa berbulu kelabu, kijang pula berbulu merah," kata Adil. Sairah memandang wajah Adil dengan pandangan yang sayu. Adil hanya tersenyum. "Awak, jangan bimbang. Abang berjanji akan Cuba ikhtiarkan mencarinya di mana-mana."
balas Aidi sambil memujuk istrinya itu. Setelah dia menyediakan semua bekalan makanan dan minuman serta kelengkapan berburunya, Adi pun mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya. Sekarang Saerah tinggal di rumah, jaga diri baik-baik. Insya Allah, setelah abang dapat semua yang kita perlukan, abang akan pulang segera. Doakanlah semoga abang selamat dan berhasil nanti, ucap Adil sewaktu Saerah mengucuk tangannya. Saerah mengiringi suaminya sampai ke muka pintu. Setelah mengucapkan bismillah, Adil pun menggalas semua keperluannya, lalu berjalan masuk hutan. Namun, pencariannya tidak berhasil pada hari itu. Binatang-binatang yang dia cari tidak dia temui. Setelah hari hampir senja, Aidil berehat di bawah sebatang pohon yang rindang sesudah membuat unggun api. Esoknya, dia berjalan lagi. Setelah sehari suntuk Mario Rao di kawasan hutan yang tebal itu, dia tiba di sebuah gua pada petang hari. Tanpa berpikir panjang, Aidil berjalan masuk ke dalam gua itu. Dalam gua itu diterangi oleh unggun api yang besar. Aidil terpandang seorang lelaki tua, sedang duduk bersalat di atas sebongkah batu besar. Walaupun rambutnya sudah beruban penuh, Aidil mendapati tubuh lelaki itu masih tegap dan kuat. Janggut putih orang tua itu mencecah ke perutnya. Aidil memberi salam sabok beke sahaja orang tua itu selesai menunaikan salat. Waalaikumsalam, balas orang tua itu sambil menoleh ke arah Aidil. Bolehkan saya tumpang bermalam di dalam gua ini? Kata Aidil. Oh, sudah tentu boleh, jawab lelaki tua itu. Adil merapati lelaki itu sambil mengulurkan tangannya untuk berjabat salam. Oh, anak ini sedang berburu rupanya, balas lelaki tua itu. Anak ini hendak berburu binatang-binatang yang aneh. Istri anak mengidam bukan? Adil mengangguk-anggukan kepalanya sambil tersenyum. Anak berehatlah dulu. Datuk akan Cuba bantu nanti, kata orang tua itu. Terima kasih. Tuh, terima kasih. Yukapadi. Setelah membersihkan dirinya dan menunaikan Adil salat, duduk berehat sambil bersembang-sembang dengan lelaki tua itu. Kalau anak hendak mencari pelanduk putih, hendaklah anak berjalan menuju ke arah matahari terbit esok. Jangan berbelok ke kiri atau ke kanan, pesan orang tua itu sebelum mereka masuk tidur. Esok pagi, Adil berangkat setelah bersalaman dengan lelaki tua itu. Adi telah mengikat pedangnya di pinggang dan menggalas busur dan anak panahnya. Dia tidak melupakan pesanan lelaki tua itu. Dia berjalan menuju ke arah matahari terbit. Sudah berjam-jam dia berjalan, namun dia tidak menemukan seekor pelanduk putih. Kijang putih atau rusa putih pun Adil tidak berputus asa. Sewaktu matahari mulai condong ke barat, tiba-tiba seekor pelanduk putih melintas di hadapannya. Hah, itu pun dia. Ada juga pelanduk putih dalam hutan ini, bisik Adil dalam hatinya. Dia tersenyum lega. Aku tidak boleh berlengga-lengga dan aku mesti menangkapnya. Dia mencepatkan langkahnya sambil matanya tertumpuk ke arah kelibat pelanduk putih. Adil lalu membidik busuk dan anak panahnya, lalu menghalakkan ke arah pelanduk putih itu. Tiba-tiba, seekor ular tedung sebesar betis menerpa ke arahnya. Adil dengan lintang pukang berlari menjauhkan dirinya. Setelah berapa langkah dia berlari, Adil berhenti lalu menoleh semua ke belakang untuk memastikan arah ular tedung itu berada. Dia melihat ular tedung itu sedang mengekori pelanduk itu. Ular tedung itu pengawal pelanduk putih itu. Barangkali, bisik Adil mengagak-agak sambil menghela napas dengan kencang. Kalau begitu, aku mesti bunuh ular tedung itu dulu, kata Adil sambil bersedia dengan anak panah di busurnya. Sewaktu dia melangkah maju, dia terus melangkah dengan berhati-hati sambil mengacungkan anak panah ke arah pelanduk itu. Ular tedung itu memanggung kepalanya dan bergerak pantas ke arah Adil. Kali ini Adil tidak melarikan dirinya. Dia melepaskan anak panahnya. Setelah dia pasti panahannya itu akan mengenai sasaran ular tedung itu. Tidak lama kemudian, Adil mendapati ular tedung itu menggelupur. Sebaik-baik sahaja anak panahnya mengenai kepala ular tedung itu. Sewaktu dia menoleh ke kiri, Adil mendapati pelanduk putih itu berlari sasap-sasap. Han hilang tidak kelihatan lagi. Adil bertinjau-tinjau kesana kemari, tetapi kelibat pelanduk putih itu sudah tidak kelihatan lagi. Adil segera pulang ke gua dengan perasaan hampa. Dia menceritakan pengalamannya hari itu kepada lelaki tua itu. Ular tedung itu memang pengawal pelanduk putih setelah anak membunuhnya. Esok anak pulang semula ke sana dan cari pelanduk putih itu.
pesan lelaki tua itu. Adil menerima sebuah perangkap rotan yang usang daripada lelaki tua itu pada hari esoknya. Bawa perangkap ini dan pasang di tempat ular itu kau bunuh, kata orang tua itu. Baik Tu, terima kasih. Tu, Adil menurut seperti yang apa-apa yang dikatakan oleh lelaki itu tadi. Dia memasang perangkap itu di tempat ular tedung yang dibuihnya semalam. Daun-daun muda digantung dalam perangkap itu, seperti yang diterangkan lelaki tua di gua. Sesudah itu, dia menanti dengan sabar di sebalik semak samun yang berdekatan. Seperti yang dia harap-harapkan, pelanduk putih itu dia nampak sedang bergerak. Sewaktu berada di dalam perangkap rotan itu, pelanduk itu terus memakan daun-daun muda di situ. Pada ketika itulah, perangkap itu terbidas dan pintunya tertutup. Alhamdulillah, makbul juga harapan aku, suami istri, ucap Hadi gembira. Dia lalu menghela perangkap itu pulang ke gua. Saya berjaya dengan bantuan perangkap bertuah tok ini, berseri-seri wajah Adil sambil berkata-kata itu. Lelaki tua itu tersenyum-senyum sambil menggangga konggukah kepalanya. Nanti saya masukkan makanan dan minuman untuknya setiap hari, kata Adil. Lelaki tua itu hanya menggangge-kenggukon kepalanya. Pagi esoknya, Adil bangun awal-awal sekali. Kejayaannya semalam memberikannya semangat untuk memburu lagi pada hari itu. Sebelum bertolak, lelaki tua itu memesannya agar membawa sama ke Lebang pada hari itu. Hari ini, berjalanlah menuju ke arah matahari terbenam, pesan lelaki tua itu. Baiklah, tuh, terima kasih, jawab Adil. Setelah bersalaman, Adil pun melangkah pergi setelah menyisipkan kelebang di pinggangnya. Kali ini, dia menemui banyak binatang-binatang lain. Kijang atau rusa putih tidak dia temui. Dia dapat memanah seekor arnab. Setelah berjalan sangat jauh, melintaslah seekor kijang putih tidak jauh dari tempatnya. Sebaik-baik sahaja dia hendak memanah, muncullah seekor harimau belang yang sangat besar. Harimau itu hendak menerkam ke arahnya. Hadi segera membalingkan arnab yang sudah dia panah itu ke arah harimau tersebut. Harimau itu berhenti, lalu membaham daging arnab yang Adil balin itu. Adil lalu memanjat ke sebatang pokok. Apabila di atas dahan pokok itu, Adil mendapati harimau itu sedang membaham daging arnab itu. Dengan menghunuskan kelebang di tangannya, Adil lalu terjun ke arah harimau itu dan melibasnya ke arah harimau itu. Libasan kelebangnya mengenai mata harimau yang bersiap-siap untuk menyerangnya. Dengan melaung-laung sekuat-kuatnya, Adil melibas-libaskan kelebangnya itu ke arah harimau yang sudah luka itu. Libasan-libasannya mengenai kela, leher dan badan harimau itu. Tidak lama kemudian, harimau itu menjadi lemah dan menggelupur di atas tanah. Adil lalu menikam perut harimau yang morongrong kesakitan itu. Tidak lama kemudian, harimau itu sudah tidak bernyawa lagi. Kijang putih itu sudah lesap di dalam hutan itu. Adil terus menjejaki kijang putih itu, tetapi tidak berjaya. Dia hanya dapat memanah 2 ekor burung hutan dan seekor arnab lagi. Sepulangnya dia gua itu, lelaki tua itu menasihati Adil agar membawa cangkul dan menggali lubang untuk memerangkap kijang putih itu. Lubang itu hendaklah dia gali berdekatan dengan bangkai harimau yang dia bunuh itu. Adil mengerjakan opopa yang disarankan lelaki tua itu pada keesokan harinya. Esoknya, setelah dia menggali sebuah lubang yang dalam di tempat itu, Adil menutupnya dengan ranting-ranting kayu dan daun-daun segar. Sebaik-baik sahaja dia selesai memasang jeratnya itu, seekor kijang putih kelihatan meriorayo tidak jauh dari situ. Dengap, senyap-senyap, Adil memanjat sebatang pokok rambutan dan duduk menanti jeratnya itu. Kijang putih itu merapati bangkai harimau itu. Sebaik-baik sahaja dipijaknya permukaan lubang jerat itu, kijang putih itu terjatuh ke dalamnya. Adil segera melompat turun dari pokok rambutan itu dan menangkap kijang putih itu. Diikat kaki kijang itu sebelum dia menggalasnya pulang ke gua. Berjaya juga engkau menangkap kijang putih ini, Adil, puji lelaki tua itu. Saya sungguh-sungguh terhutang budi kepada Tok atas kejayaan saya ini, balas Adil. Tinggal rusa putih saja yang perlu saya tangkap. Insya Allah, engkau akan berjaya mendapatkannya, balas lelaki tua itu. Esok, cari rusa itu di sebuah tanah lapang di utara. Akan tetapi, kau harus lebih berhati-hati kali ini. Adil, kenapa Tok? Tanya Adil. Curiga, lawanmu kali ini agak besar dan banyak, balas lelaki tua itu. Lelaki tua itu lalu bangun
dan membawa sebuah bungkusan. Dalam bungkusan ini ada beberapa ketul tulang. Lontarkan tulang tuang ini ke arah masu-masu yang menyerang kamu esok. Gunakan tali yang ada itu dan ikatkan tanduk rusa itu dengannya. Adil menerima bungkusan itu seraya mengucapkan terima kasih. Pagi esoknya, Adil berangkat segera. Selain alat-alat berburu, dia membawa juga bungkusan yang dia terima semalam. Dia tiba di sebidang kawasan lapang setelah berjalan ke arah utara untuk sekian lama. Dia mendapati ada sekawan gajah sedang mencari makan di sana. Dalam kumpulan gajah itu, ada seekor rusa putih sedang meragut-ragut rumput. Adil mendekati tempat kawanan gajah dan rusa putih itu berada. Sewaktu dia melepaskan anak panah ke arah gajah-gajah itu, dia mendapati gajah-gajah itu bertempik lalu datang menyerang. Adil menghuraikan bungkusan itu dan mengeluarkan ketulan-ketulan tulang, lalu membalingkannya ke arah gajah-gajah itu. Gajah-gajah itu lari bertempiaran ketakutan melihatkan balingan ketulan-ketulan tulang itu. Akan tetapi, rusa putih itu hanya tersenggong-senggong apabila gajah-gajah itu melarikannya. Adi segera mengikat jerutan pada tali itu lalu melontarkan jerutan tali itu pada tendak-tendak rusa putih itu. Dengan sekali lempar, tanduk-tanduk rusa itu kena jerutan tali itu. Adil segera menarik ujung tali jerutannya. Rusa itu Adil hela pulang ke gua. Sekarang saya sudah mendapat ketiga ekor binatang yang istri saya idam-idamkan. Terima kasih atas bantuan Datuk. Saya tidak akan dapat membalas budi baik Datuk itu, ucap Adil. Datuk hanya menolong engkau, mana-mana yang Datuk mampu. Adil tidak henti-henti menyatakan penghargaannya atas abtuan lelaki tua itu. Gunakan tali dan ikatlah ketiga ekor binatang ini. Kamu hela binatang ini macam kamu menghela lembu atau kambing, kata lelaki tua itu. Ini ada sebilah golok tajam untuk kau. Gunakan sewaktu berjalan pulang. Nanti, lanjut lelaki tua itu seraya memberikan Adil sebilah golok bersarung. Adil mengunus golok yang tajam itu. Dia menyarungkan ke sarungnya semula, lalu menyisipkannya di pinggang. Pada keesokan harinya, Adil meminta diri untuk berangkat pulang. Setelah bersalam sleman dengan lelaki tua di gua itu, dia berangkat pulang. Adil menghela ketiga haiwan itu dengan mudahnya. Sewaktu berjalan itu, dia tidak putus mengucapkan rasa syukur atas kejayaannya itu. Di pertengahan jalan itu, Adil hendak berehat sebentar. Dia menambat ketiga ekor haiwan itu di sebatang pokok. Sebelum dia duduk berehat, sewaktu dia sedang berehat itu, datang seorang perompak. Perompak itu mahu Adil menyerahkan ketiga haiwan itu kepadanya. Adil membantah dan berlakulah perkelahian. Disusuli sebuah pergelutan antara mereka. Dengan menguhun segolok yang dia miliki, Adil berjaya menikam ujung golok itu di perut perompak itu. Setelah mendapati perompak itu tewas akibat terluka di perutnya, Adil melepaskan lelaki itu dan membiarkannya terbaring di atas tanah. Dia segera membuka ikatan haiwan-haiwan yang dia tambat itu lalu meneruskan perjalanannya. Akhirnya Adil selamat sampai di rumahnya. Sairah berasa gembira melihat suaminya selamat pulang dan berjaya menangkap pelanduk, kijang dan rusa putih yang dia idam-idamkan dagingnya. Sairah dan Adil makan berlaukan daging ketiga haiwan itu hinggalah Sairah selamat melahirkan seorang bayi lelaki yang comel.